اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah pun selesai menunaikan salat maghrib dan salat isyak. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita insya-Allah. Petang tadi saya bersama dengan Dr. Amalina Nudin, seorang doktor perubatan yang masih muda, begitu mempunyai semangat daya juang yang tinggi, khususnya memberikan khidmat dan memberikan manfaat kepada insan ataupun kepada manusia. Terima kasih Dr. Amalina Nudin yang memberikan ucapan dalam IG live kita malam ini. Terima kasih Dr. Amalina dan teman-teman semuanya yang telah memberikan masa malam ini. Alhamdulillah. Kalau saya boleh review semula ataupun recap balik apa yang Dr. Amalina sebutkan kepada kita petang tadi. Hidup kita ni ada 3 kehidupan ataupun life ya. Yang pertama secret life, yang kedua private life dan yang ketiga public life. Secret life ni ataupun waktu ataupun masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secret life. Jadi kita kena muhasabahlah masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada peningkatan ataupun tidak. Satu. Yang kedua private life. Private life ni kata Dr. Amalina, waktu kita dengan teman-teman, kawan-kawan, sahabat handai, ahli keluarga. Dan yang ketiga public life, iaitulah masa kita dengan masyarakat ataupun khidmat kita kepada masyarakat, negara dan ummah. Jadi itu 3 waktu ataupun 3 kehidupan kita. Jadi Dr. Amalina juga memberikan nasihat kepada kita dalam kita membina hidup yang penuh positif ataupun positivity di dalam hidup kita ini. Antara tips yang beliau beri ialah kita mesti mencari kawan yang betul, circle yang betul. Jadi sekiranya kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita itu sahabat-sahabat yang beriman, sahabat-sahabat yang bertakwa, sahabat-sahabat yang saleh. Jadi tentu sekalilah kita akan terdorong untuk melakukan amal-amal saleh. Tentulah kita akan sentiasa dinasihatkan. Mungkin kalau ada perkara-perkara dalam hidup kita ni ada terlebih sikit kan. Kita buat benda tu terlebih sikit, nampak seperti riak, nampak seperti ego. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat inilah yang akan memberikan nasihat kepada kita. Dan teman-teman dan sahabat-sahabat ini jugalah yang akan memberikan nasihat dan memberikan kata semangat kepada kita bila kita berada dalam kesusahan. Inilah yang disebut sebagai sahabat sejati. Waktu kita susah dan senang, mereka ada di dalam masa-masa kita tersebut. Menarik juga, beliau Dr. Amalina ada life mentor. Beliau menjadikan tokoh
Profesor Muhaya sebagai life mentor beliau. Ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah Prof. Muhaya, buku-bukunya, Dr. Amalina membacanya, mendengarnya dan mengambilnya sebagai satu sebagai satu ubat untuk melegakan jiwa. Jadi ini satu lagi perkara yang sangat menarik, saudara dirahmati Allah. Kalau ikut tips Dr. Amalina tadi, beliau setiap pagi waktu nak pergi kerja, waktu duk gosok baju tu, beliau dengar tazkirah, dengar kuliah daripada Profesor Muhaya. Saya tanya kenapa, beliau kata bila kita mendengar, maknanya input-input positif sahaja yang masuk di dalam kotak minda kita. Masya Allah. Ini satu perkara yang baik bagi kita, tuan-tuan, puan-puan, yang kita boleh amalkan supaya kita sentiasa positif dan kita sentiasa bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan di atas dunia ini. Bagi kita suami, tentu sekali kita tak pernah jemu untuk buat baik pada isteri dan anak-anak. Begitu juga isteri, tak pernah jemu dan tak pernah letih untuk membuat kebaikan kepada suami dan anak-anak. Yang menarik lagi, yang Dr. Amalina kongsikan dengan kita petang tadi, beliau sebut beliau tak suka sedih lama-lama. Beliau tak suka sedih lama-lama, sehari sahaja ataupun tak sampai sehari, beliau cuba untuk divert kesedihan itu kepada sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang melegakan. Kalau ikut teknik Dr. Amalina, beliau banyak menulis. Beliau divertkan kesedihan itu kepada penulisan beliau yang menggembirakan hati beliau. Maknanya Dr. Amalina menjadikan penulisan sebagai terapi kepada beliau. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini juga satu pelajaran yang sangat baik yang kita boleh ambil. Kalau kita terlampau lama sedih, ia memberikan kerugian kepada kita. Ya, dia tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Sekiranya kita hanya tidak datangkan apa-apa manfaat, sekiranya kita hanya melayan perasaan saja, bersedih, menangis dan sebagainya. Jadi ini saya kira perkara-perkara banyak yang kita belajar daripada Dr. Dr. Amalina Nudin tadi. Kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh follow IG beliau, Amalina Nudin, sama ada di IG ataupun Facebook beliau. Banyak perkongsian-perkongsian positif yang beliau catatkan di dalam Facebook dan IG beliau, dan tentulah apabila kita mempunyai circle yang baik ini, ia akan memberikan rawatan ataupun kekuatan semangat dalaman kepada kita, saudara yang dirahmati Allah. Baik, malam ni tetamu saya, saudara Muhammad Azhairi, merupakan pengasas dan CEO butik perkahwinan eBridal. Ya, beliau merupakan pengasas dan CEO butik perkahwinan eBridal. Dahulunya beliau merupakan senior saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA. Beliau merupakan graduan pengajian undang-undang, LLB, graduan pengajian undang-undang, tetapi menariknya beliau tidak menjadi peguam, tidak praktis. Sebaliknya, beliau terjun di dalam bidang bisnes, khususnya sebagai wedding planner, perancang majlis perkahwinan dan acara-acara yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi sementara kita menantikan beliau masuk, request masuk ke IG kita ini, insya-Allah kita tunggu seketika, insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang memberikan ruang untuk bersama-sama dengan saya dan tetamu saya pada malam ini. Beginilah saudara, PKP yang kita masih menjalani perintah kawalan pergerakan. Jadi kita sentiasa isilah masa-masa yang ada ini dengan aktiviti ataupun perkara-perkara yang memberikan manfaat. Antaranya membaca buku. Selainnya kita menonton YouTube ataupun Facebook untuk kita mencari idea ataupun ilmu-ilmu baharu kepada kita. Dan tentunya masa kita berada di rumah ni lah saudara sekalian,
kita memperbanyakkan masa dengan keluarga kita, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Perbanyakkan amalan-amalan sunat di rumah dengan tanpa meninggalkan salat-salat yang fardu, laksanakan secara berjamaah. Dan saya kira ini rahmat ataupun hikmah besar yang kita perolehi dalam tempoh kita menjalani PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan tentunya saudara jangan lupa kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini dengan segera. Allah menyelamatkan Malaysia. Semoga kita diberikan keselamatan. Rakan-rakan, sahabat sandai kita yang sedang diuji dengan positif COVID-19, mudah-mudahan Allah mengurniakan kesembuhan dengan segera supaya mereka juga dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Dan itulah doa juga kita berdoa juga kepada para frontliner kita yang banyak berkorban jiwa, berkorban keuangan, berkorban keluarga, berkorban diri dan sebagainya, semata-mata untuk menjaga Malaysia dan menjaga kita semua daripada penularan wabak COVID-19 itu. Jadi kita ucap terima kasih, kita rakamkan penghargaan dan kita doakan keselamatan mereka dan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih menunggu lagi saudara Muhammad Azhairi untuk request ataupun memohon masuk ke dalam IG kita ini untuk kita berbincang ataupun mendapat pandangan beliau ataupun ilmu beliau, pengalaman beliau di dalam khususnya menguruskan bisnes butik perkahwinan beliau. Kita tunggu sekejap ya. Ya. Siapa? Baju biasa, baju kerja. Terima kasih Asma. Baik, saudara Azhari telah pun request masuk. Mudah-mudahan dipermudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Apa khabar Tuan Azhari? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Cantiknya kerusi dengan bunga tu. Ya Allah. Hebat. Allah, hai tak ada lah Ustaz. Biasa-biasa je. Abang Azhari di rumah ke ataupun di kampung ni? Di rumah ya? Duduk di rumah. Sebab biasalah kan PKP, so tak dapat nak balik ya. So kena duduk dekat rumah je lah. Betul. Masya Allah. Abang Azhari merupakan senior saya di UIA dahulu. Saya sering juga tumpang di bilik beliau. Beliau lah belanja saya makan dulu. Alhamdulillah. Kenangan-kenangan lama lah kan. Betul. Kita lama dah tak jumpa ni. Lama tak jumpa ni. Itulah dia kata. Memang lama sungguh tak jumpa Ustaz. Saya duk invite Ustaz rumai dekat butik pun tak sampai-sampai lagi. Lepas kita sampai insya-Allah. InsyaAllah. So macam mana sekarang Ustaz? Malam ni sekarang ni itulah kita dalam tempoh PKP. Jadi banyak program-program yang kita rancang tu tergendala seketika. Ya, betul. Jadi kita doakan PKP ni dapat ditamatkan dengan segera. Dan tentu sekali lah kita doakan lebih utama Malaysia diangkat daripada wabak ni insya-Allah. Itu doa kita. InsyaAllah kita doa sama-sama lah Ustaz ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Okey Abang Azhari, topik kita malam ni graduan undang-undang ke lapangan bisnes, ke dunia bisnes. Jadi kita nak dengar sharing moment daripada Abang Azhari ni. Ya. Boleh insya-Allah kita kongsi-kongsikan sama-sama. Baik. Mungkin Abang Azhari boleh berkongsi macam mana boleh membuat keputusan untuk terlibat secara sepenuh masa dalam bisnes butik perkahwinan. Silakan. Ya, baik Ustaz. Macam ni sebenarnya saya ni bermula daripada belajar kalau nak ikutkan dekat Maktab Mahmud.
Okey, lepas tu kita Okey, pergi peringkat ke menengah. peringkat menengah Ustaz Mahmud. Lepas tu pergi ke UIA. Ambil jurusan Ya. undang-undang. Kalau nak diikutkan tu memang tak kenal lah dengan apa yang Abang Zari buat sekarang ni. Tapi disebabkan oleh minat tu, jadi Alhamdulillah apa yang Abang Azhari dah buat sekarang ni dah tercapai. Alhamdulillah buat masa sekarang lah. Tapi Alhamdulillah. kalau nak diikutkan juga apa ni Ustaz, Abang Azhari ni memang selalu buat benda-benda yang macam ni. Memang daripada kecil Okey. lagi dah. Memang daripada kecil memang suka. Tapi kalau nak ikutkan tu daripada UIA, bila ambil jurusan undang-undang, Okey. Abang Zari memang pulun sungguh-sungguh lah, mengaji sungguh-sungguh. Memang nak Tahu. nak capaikan juga tu kan. Ya. Tapi bila dah keluar tu, actually bila dah graduate tu, Ya. Abang Zari kerja juga dengan firm. Kerja dengan firm. Okey. Tapi tak lama lah, mungkin dalam setahun lebih macam tu je. And then kemudian barulah buat kerja ni. Tapi sebelum buat kerja ni, buat dalam bidang orang panggil apa ni, perkahwinan ni, Okey. Abang Zari memang ada juga kerja dengan company-company lah, yang lain-lain lah. Sebelum nak betul-betul buat dalam yang ada sekarang ni. Dalam setahun, 2 tahun macam tu, Abang Zari kerja dekat company bunga. Lepas tu company perkahwinan juga. Lepas tu dah timba ilmu sikit. Lepas tu baru Abang Zari buat sendiri. Okey. Tapi apa pun memang bermula daripada minat lah. Okey. Mana yang Abang Zari sebut tadi, minat tadi dipupuk sejak sekolah rendah lagi, Abang Zari ya? Kalau nak ikutkan tu daripada sekolah rendah lagi. Memang minat ni turun daripada mak rasanya. Okey. Sebab mak, arwah mak lah kan, dia memang suka sangat buat kerja-kerja ni lah, macam dengan hantaran, lepas tu perubahan, lepas tu buat juga orang panggil apa tu, kahwin-kahwin ni lah. Orang kahwin-kahwin mesti dia akan buat potong baju. So mungkin darah tu daripada arwah mak lah kot. So dia turun dekat Abang Zari. So daripada kecil lah kiranya. Bakat mak tu turun kat Abang Zari tu, Bakat mak masya-Allah. tu turun daripada bakat mak tu turun dekat Abang Zari, tapi dengan izin Allah juga, alhamdulillah sampai sekarang ni Abang Zari buat benda tu lagi. Permintaan tu Ustaz, kalau nak ikutkan daripada Abang Zari kecil lagi tau. Daripada umur rasanya dalam 10 tahun, 11 tahun tu dah buat dah. Lepas tu masuk ke sekolah menengah tu, ada permintaan. Lepas tu masuk pula dekat UIA, ada juga student-student kita ni yang nak kahwin awal. So kita buat juga dekat mereka. So daripada situlah jadi macam mungkin salah satu daripada terinspirasi daripada situ yang boleh jadi buat kerja sekarang ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, Abang Zari lepas graduate kemudian setahun di firma Guaman. Ya. Kemudian bekerja tadi di kedai di syarikat tadi tu, beberapa syarikat tadi berapa lama? Syarikat tu ada jugalah dalam tak sampai setahun pun. Lepas tu keluar daripada situ, kerja balik sekali lagi, and then baru buat sendiri. Tapi bermulanya tu daripada pengalaman daripada sebuah butik, and then kemudian tu terus buat sendirilah. Macam tu. Okey, Abang Zari, daripada mana mai keberanian dan kekuatan nak buat bisnes sendiri ni? Itu kan, memang itulah dikatakan rezeki saya tu kan. Sebab kalau nak diikutkan tu, kekuatan dalaman tu memang kena betul-betul lah. Sebab nak buat bisnes ni bukan boleh main-main kan. Kalau macam mana yang kita tahu ni Ustaz, Abang Zari ni keluar saja daripada butik yang Abang Zari bagi tahu tadi tu, Abang Zari cuba je buat sendiri. Maksudnya bermula daripada rumah je. Bermula daripada rumah.
Lepas tu bila ada permintaan sikit-sikit, Abang Azhari beli barang-barang. Lepas tu kumpul duit sikit-sikit kan. Lepas tu ada dengan bantuan daripada pihak kakak angkat. Okay. Lepas tu terus je buat. Memang cekal betul-betul. Lepas tu yang seronoknya Ustaz, pengalaman tu daripada TV3 bermulanya. Lepas tu terus orang kenal Abang Azhari sampai ni lah, sampai sekarang. Alhamdulillah. Abang Azhari agak-agak tahun berapa TV3 tu? TV3 bermula daripada 2011. Daripada 2011 sampai ke lah. Maksudnya lebih kurang dalam 9 tahun dah dengan TV3 tu. So daripada situlah kan orang kenal Abang Azhari. Lepas tu orang permintaan tu makin lama makin banyak, makin ramai. Tu alhamdulillah lah. Maknanya Abang Azhari nak buat bisnes sendiri ni perlu kekuatan dalaman yang begitu kuat dah, sebab bukan main-main Bukan main-main. Sebabnya Ustaz, kalau nak diikutkan, cabaran tu dalam bisnes memang tak boleh dinafikan lah. Memang ada banyak sangat cabaran-cabaran dia. Tapi kita kena face dengan cabaran tu supaya kita dapat melawan dan kita dapat kekalkan apa jua yang kita nak lakukan lah. Sebab kita kalau dalam bisnes ni mesti ada turun naik dia. Tak dapat dinafikan. So kekuatan dalaman tu memang kena ada. Tak boleh main-main. Kita mungkin boleh start je nak bisnes ni. Mungkin boleh tak boleh lah kita nak macam hangat-hangat tai ayam, sebab kita fokus kepada masa depan kita sendiri. Kita tak boleh macam dengan Abang Azhari, bisnes wedding planner ni adalah bisnes yang memang cari makan. Memang inilah satu-satunya bisnes yang Abang Azhari ada. Tim Abang Azhari di syarikat Abang Azhari ni berapa ramai timnya? Abang Azhari pekerja tak ramai. Yang part time tu memang ramai lah. Selalunya kalau untuk big event ni lebih daripada 10 orang kan, 15 orang. So memang perlukan ramai daripada staff-staff lah yang part time lah. Kalau yang untuk yang memang permanent tu tak ramai. Kita memang pakai sikit saja. Macam kalau event yang besar-besar Abang Azhari. Event besar-besar, selalunya persediaan dia tu berapa lama? Gubahan tu nak buat apa semua? Ustaz, kalau nak ikutkan Ustaz kan, untuk satu-satu majlis tu biasanya customer yang mai dekat butik kan, selalunya mereka akan mai awal lah, tak boleh lambat sangat. Sebab kita ada perancangan kita step by step supaya kita lebih mudah untuk nak menguruskan sesuatu majlis tu. Sebabnya satu lagi Ustaz, kita kena tahu juga berapa lama yang sepatutnya kita nak mengolah satu-satu majlis tu. Sebab daripada segi persiapan dia kan, macam contoh kalau baju kan, kalau nak buat tu kena makan masa. Lepas tu kita bukan tumpu kepada satu customer je. Kita nak tumpukan dengan ramai customer yang lain. Selalu je 6 bulan, setahun sebelum majlis customer dah mai dah dekat butik. Dah buat perbincangan dan sebagainya lah. Dah buat perbincangan, betul. Dah buat perbincangan dah. Dahsyat tu. Bulan 6 tahun sebenarnya perancangannya. Ya, betul. Perancangan tu agak lama sebab kita akan khususkan perbincangan dengan customer. Kemudian bila dah ada perbincangan tu, akan ada perbincangan yang lain lagi sampailah customer tu betul-betul puas hati dengan kita sebelum majlis bermula. Masya Allah. Tanya Abang Azhari. Dalam tempoh bisnes 2011 bermula Abang Azhari 2009. Abang Azhari bermula 2009. 2009, so bermakna sekarang ni dah lebih kurang 11 tahun dah Abang Azhari buat bisnes ni lah. 11 tahun. Ada tak pengalaman yang sangat kita kata sangat pahit lah ataupun mengerikan yang Abang Azhari pernah rasa? Kalau boleh share. Itu yang Abang Azhari cakap tadi tu kan. Sebabnya dalam bisnes ni memang kena kuat. Benda tu mesti akan ada. Kan? Mesti akan ada punya.
contohnya masa Abang Azhari dalam 2 tahun atau dalam 2 tahun perniagaan, Abang Azhari pernah jugalah customer tak bayar dekat Abang Azhari sampai berpuluh-puluh ribu. Memang Uish. memang ada 2-3 kali jugalah kena benda yang sama. Sebab tak reti kan dalam bisnes ni macam mana lagi sepatutnya. Lepas tu bila kita dah tahu, and then kita buat agreement apa semua, alhamdulillah. So lepas tu okey lah. Bermakna dekat sini dalam bisnes ni memang akan ada benda-benda yang macam tu. Sebab Abang Azhari kalau tak silap Abang Azhari kan lebih kurang dalam first time kena tu dalam 40-50 ribu jugalah. Terduduk jugalah. Iyalah. Pasal kos tu kita dah buat keluar dah. Modal pasal kita dah buat keluar lah kan. Ya. Betul. Sebab keluar banyak kan. Tapi yang customer bagi kat kita cuma tak sampai separuh je lagi masa tu. Daripada situ Abang Azhari tahu macam mana selok-belok perniagaan. So far alhamdulillah kita gunakan apa yang kita dah belajar dulu untuk dalam bisnes. Kita apply kan balik. Kan. So itu untungnya walaupun kalau nak ikut kau Ustaz, walaupun pada mulanya arwah mak saya kurang berminat ataupun kurang, kita kata dia tak redha sangatlah kan dengan apa yang saya buat pada mulanya. Sebab kita dah belajar tinggi dalam law, tapi tiba-tiba undang-undang kan. Tapi bila kita tengok kejayaan kita kan, sampailah habis umur dia, alhamdulillah dia suka sangat-sangat dengan apa yang Abang Azhari dah buat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Abang Azhari, waktu dalam bisnes ni ada naik turun dia kan. Jadi waktu down, waktu dah masalah kan, selalu Abang Azhari akan mencurah ataupun akan cerita kat siapa masalah tu? Okey. Actually kalau masa arwah mak Abang Azhari ada tu dengan ayah masih ada lagi. Memang selalunya apa-apa masalah pun Abang Azhari akan cerita dekat mak lah, dekat arwah mak. Dan dia akan bagi semangat dekat Abang Azhari lah kan. Dan kadang-kadang juga dengan ada kakak angkat kan. Lepas tu dengan kawan sendirilah. So cerita kat mereka apa yang kita patut buat kan. Kita luahkanlah segala perasaan apa yang tak sepatutnya kita lakukan dan sepatutnya kita lakukan. Sebab masa itulah kalau kita tak luahkan, kita akan pendam dalam jiwa kita ni, kita akan rasa macam down sangat-sangat. Tapi memang tak dinafikan Ustaz. Memang Abang Azhari masa tu yang dah nak rolling pun tak ada duit lagi dah. Memang tak boleh buat apa-apa. Tapi kekuatan semangat, ingat dekat Allah banyak-banyak, alhamdulillah masih lagi boleh bertahan. Apa-apa pun jangan kita lupakan Allah. Sebab itu yang paling penting sekali. Kuatkan semangat, apa pun tadah tangan, minta doa dekat dia. InsyaAllah kita akan boleh teruskan kehidupan kita lah. Masya Allah. Sahabat-sahabat penonton ini, tips yang real tips yang dikongsikan oleh Muhammad Azhari bagi teman-teman yang ada bisnes dan sebagainya. Kita boleh ambil tips yang Tuan Azhari berikan kepada kita. Jangan jauh dengan Allah, akrab dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Baik, dalam tempoh PKP ni kan, dah kita masuk fasa ketiga ni. Ada efek tak pada bisnes Abang Azhari? Memang efek Ustaz. Kalau nak diikutkan tu memang terasa sangat-sangat lah kan. Daripada mula PKP bermula tu sampai kelar ni memang kalau nak ikutkan tu memang terasa sangat-sangat lah kan. Sebab apa? Bisnes memang down, tak sama macam dengan yang sebelum ni. Tapi kita kena kuat lah, kena bersemangat nak teruskan bisnes untuk lepas daripada PKP ni. Kalau nak diikutkan tu PKP ni tak boleh kita nak lemah semangat. Sebab perjuangan untuk masa depan tu masih lagi panjang lagi.
Okey, Masya Allah. Maknanya Ha. kita mencari hikmah dan kita percaya apa yang berlaku ni ada kebaikan. Ada kebaikan Ya. daripada apa yang berlaku ni kan? Ya, betul-betul Ustaz. Sebab tu saya katakan, kalau nak diikutkan tu, memang tak boleh nak dinafikan PKP ni berikan sesuatu yang lebih baik lagi dekat diri Abang Azhari ni sendirilah. Sebab apa? Okey. Sebelum ni banyak duduk dekat luar je, pergi merayap Oh, sana, ya. pergi buat itu, pergi buat ini, jumpa customer, jumpa dengan orang, nak bincang pasal kerja. Tapi lah ni duduk kat rumah, banyak kerja juga yang boleh buat, yang bermanfaat. Betul Ya. Ustaz. Kalau nak ikutkan, kalau kita fikir secara positif kan, Ya. secara positifnya dekat rumah jarang duduk, jarang nak mengemas sangat. Okey, jarang nak masak. Jarang nak masak. Okey. Makan kat luar je. Tapi bila duduk dekat sini, alhamdulillah. Bila duduk kat rumah, alhamdulillah. Macam-macam kerja yang boleh kita buat. Boleh ngaji Quran pun boleh setiap waktu. Okey, tak Ya. sibuk sangat, kan? Solat pun alhamdulillah boleh berjemaah juga. Sebab actually Abang Azhari duduk dengan sahabat Abang Azhari dekat rumah. So kami dapatlah berjemaah kan, kami dapat buat kerja sama-sama. Okey, lepas tu dapat berbincang sama-sama pasal kerja untuk masa depan. Macam itulah. Alhamdulillah, syukur. Masya-Allah. Abang Azhari cakap ni saya tengok di kamera ni, ya Allah, penuh positif muka tu, masya-Allah. Allah. Kita kena sentiasa positif tu Ustaz. Betul. Penuh positif. Bila tengok Ustaz pun alhamdulillah seronok juga saya. Saya lepas PKP ni memang kena pergi ziarah butik Abang Azhari lah, insya-Allah. Dia alu-alukan sangat-sangat Ustaz. Sebab memang actually kalau dekat dekat butik tu memang kita buka by appointment sahaja. Sebab kita tak buka macam selalu kan. So bila customer yang nak mai, baru kita akan ada dekat butik lah. So apa-apa pun Ustaz boleh bagi tahu dekat Abang Azhari, dan nanti kita jamulah makan apa-apa kan. Alhamdulillah. Baik Abang Azhari, kita dalam hidup ni kan, tentu sekali lah kita kena positif kan, kita kena bersangka baik dengan Allah. Mungkin ada tips yang Abang Azhari boleh berkongsi dengan kita semua. Sebab lah ni apabila berlaku PKP ni, ada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang terjejas. Mungkin sudut pendapatan, sudut pekerjaan. Jadi mungkin ada tips yang Abang Azhari nak kongsi dengan penonton-penonton kita. Macam mana kita nak memandang COVID-19 dan PKP kita ni sebenarnya ada hikmah besar yang duk tunggu depan kita nanti. Ya. Okey, macam ni Ustaz. Apa-apa pun, kita ni kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak ikut kata hati kita saja. So tips yang boleh Abang Azhari bagi tahu dekat semua yang ada dekat luar sana, kita kena kekalkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa sekalipun. Sebab kalau kita yakin dengan Allah, insya-Allah akan Allah bagi kat kita sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Sebab PKP ni bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan kita lagi. Kita kena sentiasa berfikiran positif, berfikiran untuk memajukan diri kita, bukan untuk melemahkan diri kita. Sebab Abang Azhari tengok ramai daripada kaum sahabat-sahabat yang Abang Azhari sendiri yang dalam bidang sekarang ni, mereka bukan mengeluh, tetapi mereka mencari solusi macam mana untuk mendapatkan pendapatan. Contohnya, mereka juga boleh buat bisnes pada masa yang sama ni. Mereka berniaga kan, mereka jual apa-apa yang boleh mendatangkan hasil untuk dalam masa yang dalam ruang yang ada ni. Walaupun kita bercuti tak bermakna kita tak boleh menghasilkan duit. Tapi kita boleh melakukan sesuatu untuk mendapat ataupun menambahkan pendapatan kita. InsyaAllah. Sebab macam Abang Azhari sendiri pun, Abang Azhari walaupun bisnes sekarang ni tak ada, tapi Abang Azhari cuba buat gubahan bunga, jual dekat customer-customer Abang Azhari.
So Okey. Abang Zari buat gubahan, okey. Contohnya satu gubahan tu Abang Zari jual dengan harga yang sangat murah. Okey, yang boleh mendatangkan sedikit hasil lah untuk Abang Zari. So dekat situlah boleh menjana pendapatan juga lah. So jangan lemah dalam dalam masa PKP ni. Ustaz. Okay. Jangan lemah dalam masa PKP ni. Ini satu suntikan semangat untuk kita semua daripada saudara Muhammad Zahiri, ya, memberi semangat pada kita semua. Ya. Okey, Abang Zahiri, nak tanya Abang Zahiri. Mungkin kita lah ni tak boleh balik kampung. Jadi mungkin ada nasihat daripada Abang Zahiri, macam mana untuk kita berbakti kepada ibu ayah kita ni, Abang Zahiri? Okey. Tak dinafikan Ustaz, Abang Zahiri sendiri pun terasa sangat-sangat rasa rindu sangat-sangat dekat ayah, dekat family, sebab tak dapat nak balik ke kampung. Rasa macam dengan sebab sangat-sangat dekat hati ni. Sebab especially esok adalah hari ke 3 tahun mak Abang Zahiri telah pergi ke rahmatullah. Esok 10 hari bulan 4 hari yang ke 3 tahun. So Abang Zahiri 3 tahun pemergian dia. So Abang Zahiri terasa sebab bila ayah Abang Zahiri berada bersendirian dekat kampung, memang terasa sangat-sangat kerinduan dekat sana. Jadi kita kena kuatkan semangat kita. Kita cuba kontak ataupun telefon dengan ayah kita, kalau boleh seboleh-bolehnya setiap hari. Telefon, khabar kan. Jangan lupakan, walaupun kita tidak berhubung secara face to face, tapi kita masih lagi boleh berbicara macam mana yang kita buat sekarang ni, Ustaz. So bermakna dalam talian pun masih lagi boleh. Betul tak, Ustaz? Kita yang penting betul. Rapatkan yang penting kita rapatkan hubungan kita dengan ayah kita, dengan mak kita, supaya kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, sebab hubungan mak dengan ayah jangan kita tinggalkan. Redha ayah, redha mak, itu yang akan membawa kejayaan pada kita, insya-Allah. Okey, cantik sekali nasihat Abang Zahiri. Maknanya kalau kita dapat kejayaan setinggi mana sekalipun, jangan lupa dan jangan tinggal mak ayah kita, kan? Ya, betul Ustaz. Sebab saya kalau nak ikutkan Abang Zahiri, bila difikirkan balik, bila mak kita ni dia redha dengan apa yang kita buat, ayah kita redha dengan apa yang kita buat, Abang Zahiri sendiri dapat rasa itu adalah kejayaan yang paling hebat yang kita akan dapat. Sebab tanpa redha dia orang, hidup kita akan musnah. Sebab kejayaan tu walaupun sedikit, tapi kita akan kecapi nikmat tu lebih daripada tu lagi. Maknanya nanti kita sebut berkat kan, Abang Zahiri, kan? Itulah berkat kan? Yang tu dia katakan berkat tu. Betul. Berkat daripada apa yang kita buat, daripada yang kita buat tu, Allah akan redha dengan apa yang kita buat tu juga. Alhamdulillah. Abang Zahiri, saya nak baca komen-komen sahabat-sahabat kita ni. Liza Wani binti. Betul, kami pun rindu. Kemudian dia buat emoji sedih. Apa nama, Muhammad Hairis terbaik, dia tulis. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Zahiri, dalam hidup Abang Zahiri, apa motonya, apa slogan hidup Abang Zahiri, ya? Kalau boleh kongsi. Ya kah? Okey, Abang Zahiri, prinsip Abang Zahiri nak berjaya dunia dan akhirat. Itu saja. Masya Allah. Berjaya itu yang paling dunia penting. Ya, baik. Itu berjaya dunia dan akhirat. Berjaya dunia, kita dapat merealisasikan apa permintaan yang sahabat-sahabat kita ataupun customer-customer Abang Zahiri, kita dapat realisasikan dia. Okey, akhirat kita buat juga, jangan dilupakan. Yang tu yang paling penting sekali. Wah, terbaiklah Abang Zahiri. Bagus. Satu nasihat yang membuka minda kita, hidup kita ini
ada 2 kali kehidupan kan, dunia dan juga akhirat. Dunia Masya-Allah. dan akhirat. Betul Ustaz. Betul. Saya pun selalu tengok rancangan Ustaz dekat dekat TV kan. Selalu saya tengok. Memang kalau ada je memang saya memang one of my favorite ustaz lah. Allah. Abang Zari lah guru saya juga. Abang Zari ni guru saya Allah. ni. Masya Allah. Taklah. Abang Zari biasa-biasa je. Abang Zari cuma menjalankan apa yang patut saja. Ni Mak Zari, kita juga ada penonton kita ni, Dai Azrin. Dai Azrin kata nak tempah pelamin. InsyaAllah boleh Dai, no problem. Tak ada masalah. Nanti jemput-jemput lah buy dekat butik. Boleh je. Dia boleh bincang. Boleh bincang, no problem. Alhamdulillah. Baik Abang Zari, apa nama kita hari ni tentu sekali kehidupan kita ni banyak cabaran dan likunya. Yang kita bimbangnya apabila kita dapat nikmat, kita lupa Tuhan, kita lupa ibu bapa kita. Jadi kita makin nak show off apa yang kita ada tu. Mungkin ada nasihat daripada Abang Zari. Okey. Abang Zari jenis yang suka nak show off sangat lah kan. Sebab show off tu boleh, tetapi kalau boleh tu jangan terlalu melampau lah kan. Sebab show off ni akan kadang-kadang membawa kepada kita hati kita yang terlalu bangga sangat. Bila terlalu bangga, kita akan nanti takut lupa diri. So Abang Zari nasihatkanlah kan supaya kita boleh nak menunjuk sikit dengan apa yang kita ada, tetapi jangan terlalu keterlaluan sebab nanti akan membawa padah kepada diri kita sendirilah. So mungkin Ustaz boleh boleh menasihat saya Abang Zari jugalah kan, macam mana keadaan sebab Abang Zari pun tak pandai sangat kalau nak show off ni. Betul tak Ustaz? Ustaz boleh bagi nasihat sikit kot kat Abang Zari. Betul, maknanya setuju apa yang Abang Zari sebut tadi, betul. Maknanya bila kita terlampau show off, contoh ambil gambar tidur atas duit apa semua, tu satu perkara yang tidak patut berlaku lah. Maksudnya kan, maknanya saya setuju apa yang Abang Zari sebut tadi. Bila kita dapat nikmat, kita kena makin dekat dengan Tuhan dan jangan lupa pada mak ayah kita, sebab itu keberkatan, kunci keberkatan dalam hidup kita kan. Ya, betul Ustaz. Abang Zari setuju apa yang Abang Zari sebut tadi. Betul Abang Zari sebut tadi. Abang Zari selain daripada dalam butik perkahwinan, kod ada plan-plan lain lagi nak buka cabang bisnes mungkin yang berbeza dari 360 darjah daripada yang ada sekarang ni? Okey, Abang Zari ni kan kalau nak ikutkan hati ni, macam-macam Allah bagi talent ni kan. Okey. Boleh boleh menjahit, boleh menggubah kan. Boleh banyak benda lah yang Allah bagi. Boleh masak kan. So Abang Zari dia kata kalau nak 360 tu contoh macam kata nak potong rambut, memang Abang Zari tak pandai lah kan. Tapi kalau macam dalam bidang masak tu, mungkin itu salah satu daripada cabang yang Abang Zari akan buat lah, insyaAllah lah kalau ada rezeki. Alhamdulillah. Abang Zari mungkin boleh kongsi nasihat juga pada adik-adik kita yang baru graduate daripada universiti. Mungkin sekarang ni tengah-tengah cari kerja kan, mungkin apply sana, apply sini, masih belum rezeki lagi. Mungkin ada sesuatu tips yang Abang Zari nak kongsi. Okay. So kalau macam yang pelajar-pelajar kita ni kat universiti ni, kalau mereka dah graduate tapi belum masih ada kerja kan, buatlah sesuatu yang boleh mendatangkan hasil. Jangan just nak duduk lepak kat rumah kan, lepas tu menyusahkan ibu bapa. Itu memang tak bagus. Sebab apa? Banyak kerja yang kita boleh buat walaupun, contoh macam Abang Zari sendiri, walaupun graduate daripada UIA, okey,
walaupun belajar dalam bidang undang-undang, tak buat pun tak kerja pun dalam undang-undang, tapi masih lagi boleh buat kerja yang boleh mendatangkan faedah kepada diri sendiri. So bermakna dekat situ, jangan mengharapkan dengan sijil yang kita ada, tapi kita boleh lakukan sesuatu walaupun bukan daripada apa yang kita dah dapat. Segulung ijazah bukan bukan sesuatu yang boleh boleh mendatangkan hasil, tapi kita akan dapat hasil sekiranya kita berusaha. Terbaik sekali. Sebenarnya jangan kita limitkan diri kita dengan sekeping ijazah tu kan. Betul Ustaz. Kita jangan duk limitkan, jangan duk pick up pasal ijazah tu saja. Memang ijazah tu salah satu daripada point lah untuk kita nak bekerja. Tapi jangan pick up yang sijil tu akan membawa kita kepada kejayaan pada masa depan. Sebab kalau kita tak ada kerja pun, kita masih lagi boleh buat sekiranya kita nak buat sesuatu kerja tu. Okey, maknanya kena rajin no, Abang Zari? Kena rajin tak? Kena rajin. Kena rajin. Kalau malas habis cerita lah. Abang Zari waktu sibuk di butik, selalunya tidur pukul berapa malam dan bangkit pagi pukul berapa? Okey. Pasal waktu kerja ni, kalau hari Minggu kira banyak kepada meeting, keluar pergi cari barang. Okey, kalau untuk hujung minggu kebanyakannya memang khas untuk majlis-majlis lah yang kita nak set up, okey, nak buat persediaan untuk majlis-majlis yang akan berlangsung. So selalunya kalau hujung minggu tu memang lewat lah nak tidur. Tapi kalau macam hari Minggu dalam pukul 12, macam 11.30, macam tu dah boleh tidur dah lah. Boleh tidur awal sikit lah. Tu waktu-waktu dia lah. Ya, Masya Allah. Maknanya memang jadual tu penuh sungguh lah dalam seminggu, dalam harian tu kan? Masya Allah. Dalam harian tu Alhamdulillah Ustaz. Maksudnya kita ada je aktiviti yang akan buat untuk berjumpa dengan klien dan sebagainya lah. Ya, Masya Allah. Tentu sekali ya, dalam bisnes PR memang kena bagus lah, Abang Zari ya. Ya, PR kena bagus. Sebab tu kadang-kadang bila orang ni lah customer Abang Zari lah kan. Lepas akan cakap dekat Abang Zari, patutlah PR hang bagus sebab hal tu memang daripada undang-undang. Kan. Tapi itu yang customer ataupun kawan-kawan yang cakap lah kan. Tapi apa-apa pun kita bila kita buat sesuatu dengan customer, kita buat suatu pekerjaan yang kita nak buat tu, kita mesti kena ada orang panggil tanggungjawab, amanah, buat betul. InsyaAllah customer akan mai balik dekat kita. Yang tu Abang Azri memang pegang lah. Okey, yang ni saya nak tanya ni. Kerja dengan jujur, amanah dan buat sungguh-sungguh. Boleh Abang Zari perinci lagi tak? Kerja amanah, buat sungguh-sungguh dan buat betul ni macam mana? Okey. Bila sesuatu perkara yang diamanahkan oleh customer, kita cuba buatkan dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya amanah tu kita jangan dipersia-siakan. Sebab bila amanah tu kita dah buat, kita buat dengan berhati-hati, kita buat dengan sejujurnya, insya-Allah customer tu akan rasa dekat dengan kita dan kita pun akan rasa dekat dengan customer kita. Bila dia rasa dekat dengan kita, kita akan walaupun selepas daripada majlis, kita akan sentiasa lagi berhubung dengan dia dan dia akan rasa macam dah macam dengan anak dia kan. So amanah tu sangat-sangat penting, jujur tu sangat penting dan buat bersungguh-sungguh dalam apa jua yang kita nak lakukan untuk customer kita tu.
Wah, cantik. 3 tips ni dalam kerja kita, kena buat 3 benda yang Abang Azhari sebut. Ia akan memberikan kebaikan, khususnya rezeki kepada kita. Berkatlah rezeki kita kan? Berkat-berkat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Berkat. Alhamdulillah. Ustaz. Okey, Abang Azhari, kita telah pun menghampiri dekat-dekat sejam dah pertemuan kita ni. Mungkin okey, baik, Ustaz. soalan yang terakhir Abang Azhari, nak tanya kepada Abang Azhari ni, apa nasihat Abang Azhari kepada khususnya anak-anak muda hari ni lah. Anak-anak muda hari ni, apa perkara-perkara penting yang mereka perlu lihat dengan dekat, Abang Azhari? Okey. Fokus untuk kerohanian diri kita sendiri. Okey. Lepas tu sentiasa jujur dalam apa yang kita nak lakukan. Okey. Lepas tu jangan persia-siakan hidup kita dengan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting sekali kena jaga. Solat itu paling penting. Kena jaga solat tu. Sebab kalau tanpa solat, kita takkan pergi ke mana-mana. Itu yang paling penting sekali. Ya. Masya Allah. 3 nasihat yang Abang Azhari sebut, fokus. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, jangan sia-siakan hidup. Solat jangan tinggal. Saya kira 3 perkara ni adalah tips yang sangat berharga kepada kita semua dalam kehidupan kita. Jangan tinggal 3 benda ni. InsyaAllah dia akan datangkan kebaikan kepada kita. Kebaikan. Jadi, InsyaAllah Ustaz. Hari terima kasih banyak-banyak kerana sudi malam ni bersama dengan saya. Jadi, insyaAllah lepas PKP ni saya ziarah butik Abang Azhari, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih banyak-banyak juga dekat Ustaz sebab sudi nak menjemput Abang Azhari malam ni untuk online dekat Instagram kan. Tak sangka tu, alhamdulillah, syukur sebab saya memang mengidolakan sangat Ustaz. Sebab saya memang suka sangat dengan Ustaz. Suka dengan cara penampilan, dengan cara pertuturan kan. Memang sangat-sangat kagum dengan apa yang Ustaz sampaikan di setiap rancangan ataupun dakwah yang Ustaz buatlah. Alhamdulillah. Teruskan Ustaz untuk mendakwah, untuk menegakkan agama Islam. InsyaAllah. Amin. Saya doakan Abang Azhari dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan kepanjangan dan sukses dalam bisnes, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Ustaz. kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah Ustaz. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, baik. Baik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.